Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar insya-Allah. InsyaAllah kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan Allah, dengan kekuatan yang Allah berikan pada kita, taufiknya, hidayahnya. Kita dapat sama-sama berkumpul pada pagi ini insya-Allah sama-sama untuk kita meneruskan kegiatan kita pada pagi-pagi, iaitu untuk kita sama-sama membina suasana ingat memperingati, kita tazkirah, keperingatan, suasana lengkap melengkapi antara satu sama lain. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita mengikhlaskan hati kita dengan kita membetulkan matlamat kita supaya sentiasa segala yang kita lakukan itu adalah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati kita, kasih sayang kita kepada baginda, para sahabat, kepada semua mereka yang mengikuti perjuangan Rasulullah sallam sehinggalah ke akhir hayat mereka insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, pada hari ini mari sama-sama kita menanamkan rasa gembira kita kerana dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita nak kena sama-sama merasakan bahawa kita kena sentiasa meningkatkan keimanan kita, hubungan kita dengan Allah, kerana itulah perkara yang paling asas dalam hidup kita insya-Allah. Dan pada hari ini kita sambung apa yang telah kita bincangkan pada siri yang lepas berkenaan dengan kekuatan solat. Kita telah membincangkan kekuatan solat yang bermula dengan menghadirkan hati, kemudian kita tafahum, kita faham, kemudian kita merasa ta'zim dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meningkatkan al-khauf, khauf kita, dan kemudian kita khauf dan haibah kita kepada Allah, kemudian kita meningkatkan, kita masuk kepada yang kelima, iaitu kita al-haya. Ini kita mau melihat tentang bagaimana salah satu daripada proses untuk membina kekuatan kita ialah kita membina perasaan malu, al-haya kepada Allah Subhanahu taala. Jadi kita ini yang keenam, sebenarnya yang keenam. Yang pertama ialah menghadirkan hati, yang kedua ialah kita tafahum, faham apa yang kita baca, kita faham suasana kita sedang bersolat. Yang ketiga ialah kita ta'zim, mengagungkan Allah. Yang keempat kita mengharap, ar-raja, kita dah bincang dah kemarin dululah. Kemudian lepas tu yang kelima sekarang ni al-haya, itu kita menanamkan perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malu ini adalah merupakan darjat yang paling tinggi lah. Darjat yang paling tinggi di antara takut kepada Allah ataupun di antara berharap ar-raja. Jadi malu ini adalah merupakan satu yang tinggi, yang perlu kita sama-sama proses dalam kehidupan kita, kerana malu kepada Allah ini adalah merupakan antara perkara yang akan menyempurnakan solat kita,
Solat kita ni tidak akan sempurna tanpa satu perasaan malu. Malu ni merupakan satu perasaan yang penting. InsyaAllah kita akan bincang pada hari ini. Dan malu ini adalah, contohnya kita lihat, kita malu dilihat oleh Allah dalam keadaan penuh kekurangan, kelemahan. Tengah sembahyang kita menghadap Allah, tapi kita hati kita tak fokus. Kita kata fikiran kita berceramuk. Kita tak benar-benar mengagungkan Allah, tidak benar-benar berharap pada Allah. Jadi sifat-sifat iman tak ada. Jadi kita lihat bahawa malu ini adalah merupakan perkara yang sempurna, yang melengkapi. Dan malu ini pula, malu kepada Allah, al-haya kepada al-haya, kita malu kepada Allah ini adalah merupakan satu yang lahir daripada kehalusan jiwa. Kehalusan jiwa. Jadi dalam konteks tarbiyah, dia akan melahirkan satu kekuatan yang luar biasa. Dia bukan saja seorang da'i, dia bukan saja akan menjadi seorang da'i, dia akan menjadi seorang murabbi, seorang yang boleh mendidik orang. Jadi kalau dengan perasaan malu ni, dia lahir daripada kehalusan jiwa. Baik, kita tengok sedikit sebanyak tentang definisi malu. Apa yang kita maksudkan dengan malu ini? Yang merupakan satu akhlak seorang yang telah mencapai kepada ihsan. Apa ihsan ni? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Kan? Fa innahu yarak, fa innahu engkau beribadah, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seperti kamu melihat Allah. Maka sekiranya kamu tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Itu ihsan. Jadi dari sudut definisi bahasa kita lah lebih kurang. Maknanya malu ni adalah satu perasaan. Satu perasaan dalam hati kita rasa macam tak enak, tak seronok, tak cukup, tidak cukup sempurna. Rasa kita rendah diri. Rasa kita seperti kurang baik. Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa seperti kita kekurangan. Kita rasa malu. Kita rasa satu yang menjadikan satu keaiban, yang mengaibkan kita. Kita berhadapan Allah, di hadapan Allah dalam keadaan kita penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan dosa, kita penuh dengan kecenderungan kepada dunia, kecenderungan kepada nafsu. Kita berdepan dengan Allah, tapi hati kita kotor, fikiran kita kotor, akhlak kita kotor. Jadi kita merasa satu perasaan seperti perasaan kurang enak lah. Kita kata bahasa Indonesia ni kurang enak. Ataupun kita rasa seperti kurang sempurna. Kita rasa rendah diri. Kerana yang kita berdepan ni ialah Allah. Tengah semayang ni kita berdepan dengan Allah. Kita berdepan dengan Tuhan. Rab yang telah menjadikan kita, yang memberikan semua benda kepada kita. Tiba-tiba kita menghadap dalam keadaan kotor. Macam kita nak berjumpa dengan orang besar. Tiba-tiba pakaian kita kan tak cukup lengkap. Kita pakai kain ke agaknya. Pakai kasut pun tak pakai, contohnya pakai slipper je, contoh tak lengkap. Jadi adatnya kita jumpa orang besar, mungkin pakaian kita kena jaga sikit lah kan. Jadi dalam Islam ini malu ni, sifat malu ini akan dapat menuai, akan membina kekuatan, membina kebaikan. Banyak lagi kebaikan kita akan buat dengan sebab malu. Jadi secara ringkasnya malu ada 3 bahagian. Yang pertama sekali malu kepada Allah. Kita malu kepada Allah. Ni kita akan bincang lebih panjang lah. Yang kedua, malu kepada manusia. Dan ketiga, malu kepada diri sendiri. Kita pergi yang kedua, ketiga dulu. Sebab saya nak fokus pada yang pertama. Saya bacakan. Malu yang kedua itu ialah malu kepada manusia. Apa maksud malu kepada manusia? Yang ini kita pun tahu. Kita akan merasa malu kepada manusia. Orang yang ada perasaan malu kepada manusia itu, dia tidak akan melihat kelemahan orang sahaja. Dia tak akan melihat kelemahan orang. Jadi dia tengok orang, dia nampak kelemahan dia. Sebab dia tahu dia pun banyak kelemahan. Dia tidak akan melihat aurat orang. Dia tidak akan melihat kelemahan orang, aurat orang. Ataupun dia tak melihat perkara yang tidak halal untuk dia lihat. Jadi kita lihat bagaimana hari ini banyak berlaku apabila kita dengan manusia kita tidak ada malu, kita tidak malu. Kenapa tidak malu? Sebab kita rasa kita lebih baik daripada dia. Kita lebih hebat daripada dia. Kita banyak ilmu daripada dia. Kita ni doktor, kita ni PhD, kita ni ustaz. Kita ni mungkin orang yang lebih baik darjatnya, pangkatnya. Jadi kita pandang orang rendah.
Jadi kita pandang manusia lain dengan pandangan yang rendah. Jadi sepatutnya seseorang yang bertakwa tadi, dia memandang manusia dengan pandangan merasai dan menghormati dia. Kerana walaupun dia ada kelemahan, tetapi dia tidak, kita yang tengok pun, kita pun banyak kelemahan. Kita lagi banyak kelemahan daripada dia. Kita rasa begitu kan. Jadi ini malu pada manusia, dia tidak akan melihat benda yang tidak halal, iaitu kelemahan orang yang di depan dia. Dia tidak akan melihat aurat orang yang di depannya. Malahan apabila tiba benda-benda yang tidak elok, mungkin ada orang bercerita sesuatu tak elok kepada seseorang itu, maka dia akan tabayun, dapatkan penjelasan. Dia bukan main ikut aja. Sebab ini banyak, benda-benda fitnah ni banyak. Fitnah macam mana contoh fitnah, dia cerita pasal seseorang, tetapi dia tidak ada tulis nama dia kat situ. Dia cuma sebarkan je, viralkan dekat WhatsApp, viralkan dekat Telegram lah, Instagram lah, kat FB dia cakap ataupun kita dia viral kan, tapi dia tak cakap siapa yang cakap ni. Tak ada pertanggungjawapan. Itu maknanya fitnah. Jadi bila orang melakukan fitnah ini, maka kita pula kita pun teruskan sambung pada orang lain pula, maka kita akan mendapat kita kata keaiban kita sebenarnya. Bila kita memanjangkan fitnah orang, dia akan mendapat kebaikan. Kita kena tabayun. Kena dapatkan penjelasan daripada orang yang telah difitnah itu. Barulah kita boleh dapat berlaku adil dalam kehidupan kita. Jadi malu kepada sesama manusia ni maknanya ialah kita tidak melakukan dosa dengan melihat aurat dia, melihat kelemahan dia. Kan kita pun banyak kelemahan. Yang kedua, kita malu kepada manusia ini dengan kita tidak melakukan perbuatan yang kotor, yang jelek, yang dosa di hadapan dia. Kita memuliakan manusia, terutamanya para ulama. Kalau kita jumpa orang ulama, kita kena muliakan dia, orang-orang yang alim. Kita kata tuan-tuan guru kita, kita hormati dia. Kita muliakan tuan-tuan guru kita. Kita muliakan orang tua. Ini semua adalah merupakan kita kata malu kepada manusia. Kalau kita tidak berlaku begitu, maka kita sebenarnya tidak ada keimanan. Sebab malu ni dia sebahagian daripada iman. Di sinilah kita lihat bagaimana masyarakat hari ini tidak mengikuti benda ni. Dengan orang tua tak hormat, dengan orang berilmu tak hormat, kan? Ulama-ulama dicaci maki. Begitulah yang berlaku. Kemudian malu dengan diri sendiri. Ini yang ketiga. Saya baru baca nombor 2, ketiga. Yang pertama kita akan bincang sebab kita tak panjang pinjam yang pertama. Yang ketiga, malu kepada diri sendiri. Orang yang malu kepada diri sendiri, dia tidak akan buat dosa ketika mana dia bersendirian. Ini dosa-dosa yang tersembunyi. Dosa-dosa ketika kita bersendirian, kita buat dosa. Orang yang boleh buat dosa ketika bersendirian, maka dia akan buat dosa ketika dia berdepan dengan orang ramai. Jadi sebab itu kita kena hati-hati. Rasulullah SAW sentiasa mengajak kita berfikir dan sentiasa mengajak kita supaya kita kata bersifat ifah, bersifat haya, malu, supaya kita tidak melakukan dosa-dosa di belakang orang. Depan orang kita baik, belakang orang kita buat macam-macam. Ini tidak malu. Orang tidak malu. Baik, kita patah balik kepada nombor 1. Sebab saya nak fokus kepada nombor 1. Yang bagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang malu yang paling utama ialah malu kepada Allah, terutamanya ketika solat. Jadi bila kita nak solat ni, nak berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita nak kena ada satu perasaan malu juga. Kenapa kita rasa malu? Sebab kita memandangkan kelemahan kita, kekurangan kita. Apa yang ada pada kita? Kelalaian. Apa yang ada pada kita? Dosa. Apa yang ada pada kita ni? Segala bentuk penderhakaan pada Allah. Di hadapan Allah kita buat dosa. Jadi bila kita berdepan dengan Allah, kita nak rasa perasaan malu. Sebab bila kita berdiri ketika solat tu, kita sedang berdiri di hadapan Allah. Kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada masa itu perasaan kita bukan saja nak mengagungkan Allah. Bukan saja kita nak cuba, kita kata takut kepada Allah. Merasa kehebatan Allah, haibah. Bukan saja kita nak rasa sayang pada Allah, tapi kita nak rasa malu. Pada masa yang sama kita malu. Maka di sinilah kita lihat ketika kita malu kepada Allah itu, maka timbullah satu perasaan. Kita nak doa pada dia pun kita malu, rendah diri, nak minta kat dia. Kita banyak buat salah kat dia, tiba-tiba kita nak minta macam-macam kat dia. Kan malu. Kita buat dosa depan dia, kita nak minta macam-macam kat dia. Satu yang amat memalukan. Tapi kita hamba, kita rendah diri. Maka inilah antara perkara yang penting. Malu kepada Allah ini adalah merupakan salah sebahagian daripada iman. Dan jika seseorang itu malu kepada Allah,
maka ia akan menghalusi. Dia akan memperhalusi dalam gerak kerja dia. Dia akan menghalusi gerak kerja dia. Dalam amalan-amalan dia. Apa yang Allah suruh, dia akan memperhalusi apa yang dia buat. Dan dia akan menjauhi larangan-larangannya. Kita bacakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dan hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang telah beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Saya bacakan maknanya, hadis panjang. Malulah kamu kepada Allah. Jadi Allah SWT melalui Rasulullah SAW perintah supaya kita bersifat malu. Malulah kamu kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya. Kan, malu dengan haqqal haya. Haqqal haya ni maknanya sebenar-benar malu. Bukan malu seperti biasa. Kan? Kata Rasulullah SAW, malulah kamu kepada Allah dengan haqqal haya. Kemudian dijawab oleh para sahabat, ya Rasulullah, kami sudah ada perasaan malu. Kami dah malu dah. Kami dah ada perasaan malu dah ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun bersabda, bukan malu itu yang aku maksudkan. Bukan malu macam itu yang aku maksudkan. Akan tetapi barang siapa yang benar-benar malu kepada Allah. Ni dia bagi 4 sifat. Kita tengok sifat ni pada kita ada tak? Maka barang siapa yang benar-benar malu kepada Allah, nescaya dia akan menjaga kepalanya, kepala kita, dan segala sesuatu yang dikandungnya, apa yang ada pada kepala. Nombor 1, dia akan jaga kepala dia. Dia malu pada Allah, jaga kepala dia. Dan apa yang ada pada kepala tersebut. Dan dia akan menjaga, memelihara perut dia. Perut. Dan apa yang ditampungnya, apa yang dikandungkannya. Dan dia pasti akan selalu teringat kepada kematian dan kebinasaan. Yang ketiga, dia ingat mati. Dia ingat satu, kebinasaan. Dia akan habis. Dan yang keempat, Rasul gambarkan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengingatkan akhirat, maka ia akan meninggalkan perhiasan kegemerlapan dunia. Dia akan memilih kehidupan akhirat yang lebih baik. Maka barang siapa yang ada semua itu, barulah dia menjadi malu kepada Allah dengan haqqul haya. Dia malu dengan sebenar-benar malu. Jadi ada 4 perkara. Ini perkara kita kata rawatan untuk kita mendapatkan rasa malu. Al-haya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada berdasarkan hadis ini, yang pertama sekali, tuan-tuan puan-puan, sebelum kita masuk solat, ketika kita dalam solat, maka yang pertama sekali kita nak melihat menjaga kepala kita, maknanya apa yang ada dalam kandungannya. Maka apa yang ada pada kepala kita? Sebut sahaja bermula daripada mata, mulut, telinga, otak dan hidung kita. Apa yang ada kat sini lah, panca indera kita kan. Dan kita, jika kita mengakui malu kepada Allah, tetapi suka melihat yang bukan haknya, ataupun kita melihat benda yang haram, diharamkan oleh Allah SWT, apakah kita malu? Apakah kita malu? Kita tengok, kita tengok video, kita tengok internet, kita tengok aurat perempuan, kalau laki-laki, kalau perempuan pula tengok aurat laki-laki, adakah itu malu di hadapan Allah? Itu mata, contohnya. Apabila ada lawan jenis, lawan jenis kita, contohnya perempuan, laki-laki, laki-laki, perempuan, yang memiliki daya tarik, lalu mata kita akan memandang, melihat, dan terhenti kat situ. Tengok, terus tundukkan pandangan. Itu malu. Dengan anggapan bahawa pandangan pertama itu dimaafkan. Tetapi sekiranya dia berterusan memandang, terus pandang, dah pandang, tengok. Tapi dia kata pandangan pertama maaf, pandangan kedua tu rezeki, sebagai rezeki, pandangan kedua tu nafsu, bagi dia tengok je kan, panjang tu. Ya, samalah seperti dia mengulangkan pandangan. Maknanya kita tengok, renung kan. Saya baru-baru ni saya duduk dengan seorang datuk lah, besar lah, orang besar lah, datuk. Tiba-tiba di belakang saya lalu 2 orang perempuan. Depan saya ni, tengah cakap-cakap dengan dia. Lalu 2 orang perempuan. Saya agak cantik lah, saya agak rambutnya blonde lah, apa sebagainya. Lalu depan, kemudian dia, daripada perempuan tu datang, daripada sampai perempuan tu hilang, dia tengok, pandang, mata tengok. Saya pun tak sangka, Tapi saya tahu benda tu punya tabiat. Dia pun tak perasan saya dekat depan dia. Padahal kita tengah berbual, dia hilang. Jadi, melihat satu yang lawan jenis, perempuan ataupun laki-laki, dan kita terus memandang
Yang pertama tu dimaafkan. Maknanya pertama dalam rezeki, maksud pertama ni kita pandang, kita tunduk kan. Bukanlah maknanya pertama tu tengok sampai habis. Itu maknanya kita mengulang-ulangkan pandangan kita. Kan? Maka yang dimaafkan ni yang tidak sengaja. Bila tak sengaja. Jadi kita gunakan kedua mata kita ini untuk perkara-perkara yang positif. Kita gunakan untuk mengaji Quran, hadis. Kita gunakan untuk membaca kitab. Kita gunakan untuk membaca alam, melihat alam. Melihat kebesaran Allah. Maka jagalah mata dari apa yang diharamkan. Bila kita mengaku malu kepada Allah. Bila kita mengaku malu kepada Allah. Jadi kita kena jaga mata kita lah. Kalau tak kita buat maksiat depan Allah. Kan? Ni di kepala kita nombor satu mata. Yang kedua mulut. Ni bagi perempuan pula kan. Jangan jadikan ia sebagai sumber bencana. Tetapi jadikan ia sebagai sumber keberkatan. Jadi mulut ini dia boleh jadi bencana kepada kita dan dia boleh jadi keberkatan. Maka hindarilah caci maki, cemoh, sumpah, serapah, mengumpat orang, memfitnah orang. Buatlah mulut kita ini basah dengan zikrullah, basah dengan selawat dan sebagainya yang kita kata mendekatkan diri dengan Allah. Kerana banyak orang celaka kerana kalimat yang keluar daripada mulutnya. Ramai orang yang mendapat kecelakaan di akhirat dan di dunia kerana apa yang keluar daripada mulut dia. Kata-kata hikmah gambarkan bagaimana luka boleh disembuh kecuali luka yang datang daripada lisan manusia. Jadi kita kena hati-hatilah. Jadi apa yang ada kat mulut kita? Kita bercakap sebarang aja. Kita mengumpat orang, cerita pasal orang. Bila kita cerita pasal orang ni hati-hati. Penyakit para duat hari ni, dia bukan saja suka bercakap pasal Islam, dia suka juga mengumpat orang. Itu penyakit. Jadi kita kena hati-hati. Saya cakap pada diri saya lah. Dan kepada diri tuan-tuan sekalian. Kita berhati-hati bila cakap pasal orang lain. Oleh kerana itu, jika benar-benar malu kepada Allah, maka tinggallah maksiat lisan. Maksiat lisan kita kena tinggalkan. Kalau baru kita boleh malu. Kalau tidak, bila kita nak semayang kat Allah, depan Allah, kita tak boleh nak kontrol. Tak ada perasaan malu tu, tak ada. Tak boleh berlakon. Malu ni tak boleh berlakon. Dia tak boleh berlakon. Tapi bila kita jaga mata kita, jaga lisan kita dan segala panca indera yang lain, maka insya-Allah dia kerana malu kepada Allah nak buat jahat tadi, nak buat maksiat tadi, insya-Allah dalam solat dia akan timbul perasaan tu. Kalau tak boleh timbul. Jadi kita takkan sampai kesempurnaan khusyuk kepada Allah. Maka tinggalkanlah semua tadi itu dan kita bimbang tergelincirnya lisan tergelincir. Kemudian telinga. Telinga kita pula, dekat kepala kita ada telinga. Gunakanlah ia untuk mendengar kalam Allah, mendengar Quran, tazkirah, ceramah-ceramah para ulama kita, mendengar peringatan-peringatan. Hindarkanlah daripada mendengar perkara-perkara maksiat. Misalnya umpatan, orang mengumpat. Kita tinggalkanlah. Tak payah dengar pun tak apa. Meninggalkan orang yang mengumpat tu adalah sesuatu yang wajib. Yang wajib. Sebab dia mengumpat, kita pun kena dapat saham juga kan. Kemudian begitu juga benda yang perkara-perkara yang fitnah. Pertama juga fitnah. Tengok kalau orang cerita pasal orang lain, kita kena berwaspada. Macam itu. Kemudian otak kita pula. Otak. Dekat kita punya, kita kata kepala kita ada otak. Apa yang ada dalam otak kita, berfikir. Maka gunakanlah otak itu untuk berfikir kebaikan. Fungsikan otak kita untuk memikirkan nasib umat, nasib orang lain. Kita kena latih diri kita supaya berfikir untuk bantu orang. Terutama di akhir zaman, kita ingat bila kita fikir untuk selamatkan diri kita, kita fikir untuk baiki keluarga kita, selamatkan semua. Tapi rupa-rupanya kita terlupa bahawa bila kita tolong orang, Allah akan selamat kita. Allah selamatkan kita itu lebih besar daripada kita selamatkan orang lain. Baik, kemudian yang kedua digambarkan oleh Rasulullah SAW ialah menjaga perut dan apa yang di sekitarnya, apa yang ada masuk dalam perut. Jangan sampai perut kita diisi dengan perkara yang tidak jelas halalnya, yang syubhat. Perkara syubhat pun kita jangan ambil. Kalau boleh benda tengok syubhat, kita tinggalkan. Ini penting. Kenapa? Bila kita syubhat, susah untuk membersihkan hati kita. Syubhat itu perkara yang kena ditinggalkan. Haram, lagilah. Jangan tengok pun. Jangan buat pun. Apalagi perkara yang telah jelas haram. Maka makan dan minum yang haram sangat berpengaruh pada kualiti ibadah kita. Kadang-kadang kita ingat, okey, kan, tak apa. Tapi rupa-rupanya sebab makanan itulah yang menyebabkan kita tak boleh khusyuk. Tak boleh ikhlas. Kita nak ikhlas tak boleh. Kita nak zikir tak boleh. Tak boleh nak bangun malam. Tak boleh nak buat baik. Tak boleh nak tolong orang. Tak boleh.
nak istiqamah, rupa-rupanya makanan kita. Malahan diberi amaran oleh Rasulullah SAW. Dan Allah SWT memberi amaran kepada mereka yang berdoa dalam keadaan perutnya penuh dengan benda yang haram. Allah tak akan terima doa tersebut. Walaupun kita doa, Allah tak terima doa tersebut. Sebab itu makanan tu kena penting. Kita nak tengok bagaimana Allah gambarkan bagaimana aku mahu menerima doa-doa kamu. Sedangkan kamu penuhkan perut kamu dengan perkara yang haram. Jadi kita kena tengok makanan. Yang ketiga, perut. Orang yang malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentu dia akan memelihara perut dia daripada dipenuhi oleh perkara-perkara makanan yang haram ataupun yang syubhat. Yang syubhat ni apa? Yang kita tak pasti halal ke haram ke, tak pasti, tinggalkan. Kalau kita tak pasti, orang yang menjaga takwa dia, yang warak, dia tinggalkan. Yang syubhat ni dia tinggalkan. Baik, yang ketiga, yang banyak mengingati mati. Yang ketiga, Allah perintahkan kepada kita, bagi orang yang malu ni, sifat dia, sifat orang yang malu ni, dia banyak ingat mati. Ketika orang lain selalu dihantui oleh kematian, ketika orang lain takut dengan kematian, orang lain takut mati. Ni makanan nak kurang, ada food security problem, ada masalah climate change, ada masalah-masalah macam-macam ni, ada masalah racun, virus dan sebagainya. Orang semua takut mati. Tapi orang yang malu kepada Allah, dia tahu hidup ini Allah yang bagi. Hidup ini Allah yang bagi. Sampai bila kita hidup, itu kehendak Allah. Allah akan bagi kita hidup sampai mana yang dia nak, bukan kita nak. Kalau boleh kita nak hidup selama-lamanya. Kalau boleh kita nak hidup yang terbaik. Tapi Allah bagi. Jadi kalau tarikh mati kita hari ni lah kita mati. Kita bersedia ke tak bersedia ke, pasti mati. Walaupun kita tengah muda, kita tengah sihat. Berapa ramai orang yang muda yang mati, meninggal dunia. Berapa ramai orang yang sihat meninggal dunia. Tak ada sakit apa meninggal dunia. Accident. Berapa ramai orang yang mempunyai harta yang banyak mati, meninggal dunia. Berapa ramai orang yang keretanya mewah, meninggal dunia. Ingat kereta mewah ni selamat tak? Rupanya lagi cepat mati. Beli motor besar-besar, bawa sekali bawa. Saya ingat kawan-kawan lecturer UAA dulu ada sebagian yang motor besar ni. Sebagian tak ramai lah, seorang dua je. Lepas tu ada juga kawan-kawan dia orang lah cerita. Dia kata sarapan di Kuala Lumpur, makan tengah hari di Pening, makan malam di Perlis, lebih kurang itulah. Lepas tu patah balik. Jadi satu hari tu pergi banyak tempat. Sepatutnya dia kata dia pecut. Rupanya orang-orang yang ada motor besar ni, dia nak lepaskan stres dengan dia pecut motor dia tu. Rupanya lah dia cakap lah. Saya pun tak ada motor besar kan. Jadi kita nak kena merasakan bahawa ada orang motor besar meninggal dunia, ada orang motor kecil meninggal dunia. Kawan saya naik motor kecil je meninggal dunia juga. Jadi orang yang ada perasaan hayat tadi, dia malu untuk dia ditakutkan dengan kematian. Sebab mati ni Allah bagi. Tuan-tuan perempuan, mati Allah dah tetapkan. Bila sampai waktu ajal, tak lambat seminit, tak lambat sesaat, tak cepat sesaat. Jadi maka orang yang malu kepada Allah akan sentiasa menghidupkan kehidupan dia itu dengan kegiatan ibadah, buat baik. Itu dia malu pada Allah. Kemudian yang keempat, kita kata malu tadi, itu ialah mengutamakan urusan akhirat. Mengutamakan urusan akhirat daripada urusan dunia. Maknanya kalau urusan dunia tu, urusan dunia dijadikan urusan tu sebagai akhirat. Supaya menjadi ibadah kepada Allah. Supaya menjadi satu yang membantu agama dia, membantu Islam. Membantu sahabat-sahabat dia, membantu orang-orang yang boleh dibantu. Jadi maknanya dia mendahulukan urusan akhirat daripada urusan dunia. Segala yang dilakukan itu adalah untuk akhirat. Ini orang yang malu. Sebab malu kat Allah. Dia buat sesuatu bukan ibadah. Dia malu. Dia dapat duit. Duit tu dia guna untuk maksiat. Malulah. Allah bagi duit. Dia guna duit tu untuk lawan Allah pula. Jadi kita nak lihat orang yang malu. Jadi orang yang contohnya mengutamakan dunia ni, dia bekerja sehingga sampai solat tu terlupa. Sibuk sangat bekerja sampai terlupa solat. Solat tertinggal. Solat dia kena qada pula. Ataupun sibuk sangat bekerja sehingga kan dia malas solat. Solat jadi malas pula. Solat jadi malas. Kepenatan daripada bekerja tadi menyebabkan dia malas solat. Jadi sebab tu kita melihat bagaimana pada hari ini ramai orang yang tidak ada perasaan malu tadi menyebabkan dia boleh hidup dalam keadaan menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi jika keempat-empat perkara ini ada pada kita, insya-Allah itulah disebut haqqul haya, iaitu kita mempunyai malu yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan saya nak sebut di sini, rawatan untuk malu ni kita nak kena rasa. Untuk solat dapatkan perasaan malu ni kita nak kena rasa bahawa malu ini adalah lahir daripada kehalusan jiwa. Jiwa yang halus. Jiwa yang sensitif. Jiwa yang peka. Bukan jiwa yang biasa-biasa aja. Yang keras, yang berpenyakit. Kerana apa? Kerana malu itu adalah salah satu kekuatan iman. Dia lahir daripada kekuatan iman. Dia bukan lahir daripada kita kata setakat, yang kita kata baca-baca saja. Dan sebab itulah malu ini merupakan satu perbuatan yang terpuji. Bagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Jadi sinilah digambarkan kepada kita apabila seseorang itu sudah tidak ada malu dalam hidup dia. Dia tidak hilang dah malu dah. Dia nak buat apa boleh buat, dia nak bercakap dengan lelaki perempuan tidak ada perasaan apa-apa yang nak menjaga kan. Tak hilang dah. Kalau perempuan ni sebenarnya malu dia lebih daripada lelaki kan. Dan jika kamu tidak mempunyai rasa malu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kamu dah hilang dah rasa malu, anak-anak kita ni kita mula melihat di mana dia mula akan mendekati maksiat, mendekati sesuatu yang kita tak nak bila hilang perasaan malu dia. Dah hilang perasaan malu dengan orang tua, dengan orang tua pun dia buat macam-macam kan. Dia malu, hilang perasaan hormat kepada kawan-kawan dia, dengan kawan-kawan dia cakap apa sebarang cakap. Maka jika kamu tidak mempunyai perasaan malu, maka lakukanlah apa saja yang kamu lakukan. Maknanya dia akan buat apa saja. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi sifat malu ini dia akan menyebabkan kita lebih beradab, lebih menjaga akhlak dan tata susila kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah sifat yang penting. Di zaman moden ini, terutamanya zaman internet ini, kita melihat kadang-kadang kita tidak malu menayangkan, memperlihatkan aurat kita, kelemahan kita. Dalam FB kita cakap pun macam-macam. Kita cakap macam-macam, dah macam tak ada perasaan malu. Mentang-mentanglah kita tidak berdepan orang, kita cakap macam-macam. Jadi ini semua merupakan tanda-tanda bahawa jiwa itu tidak halus, jiwa itu keras. Jiwa itu keras. Jadi sebab itulah untuk kita melahirkan perasaan malu itu, antara perkara yang digambarkan di sini, nombor satu ialah kita melatih diri kita untuk berlaku ihsan. Berlaku ihsan ni, melaksanakan ihsan ni, iaitu kita nak merasai lebih sensitif kita sedang berada di hadapan Allah. Sedang berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu di antara perkara yang penting untuk kita amalkan di dalam apa ni, kita kehidupan kita ialah kita mengamalkan zikrud daim. Kita akan bincang nanti lepas ni macam mana nak berzikir terus menerus. Contohnya kita sebut sini kita mengetahui Allah ni Ar-Raqib. Allah ni Ar-Raqib. Allah ni Maha mengawas. Maha mengawasi Ar-Raqib. Jadi perasaan kita merasakan pengawasan Allah. Jadi walaupun kita tak nampak Allah, tak boleh mendengar, tak boleh apa, kesan dengan fizikal, tapi kita rasa Allah Ar-Raqib. Kita merasai pengawasan Allah. Seperti kita duduk dalam satu tempat, dalam tempat itu ada CCTV, ada kamera CCTV yang melihat kita, merakam perbuatan kita, mendengar apa yang kita cakap, melihat apa yang kita buat, maka kita rasa kita tak akan buat benda tak senonoh lah depan CCTV, depan kamera. Jadi begitulah. Bila kita merasakan bahawa Allah Ar-Raqib, maka kita sentiasa mengasai hati kita pengawasan Allah. Maka kita pun malu nak buat jahat depan Allah. Itulah kita kata datang daripada ihsan. Baik. Malu ini sebenarnya lahir daripada kehalusan jiwa. Sejauh mana tingkatan kita untuk malu di hadapan Allah ketika solat terutamanya, maka ialah sejauh mana halusnya, lembutnya hati kita. Lembutnya hati seseorang itu. Jadi lagi kasar hati seseorang itu, maka dia tidak akan dapat nak meningkatkan perasaan malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah jiwa yang sensitif, yang lemah lembut ini ialah apa macam mana kita tengok tanda jiwa tu, jiwa yang lemah lembut, jiwa yang halus, ialah jiwa yang sentiasa ingin berbuat baik. Bila hati kita rasa nak buat baik aja, nak tolong orang aja.
nak membantu orang, menyantuni orang lain dengan penuh kasih sayang. Maka itulah digambarkan sebagai jiwanya jiwa yang halus, jiwa yang mempunyai kekuatan, kita kata kelembutan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Imran. Cuba tengok 158, 159. Allah berfirman kepada Nabi Musa AS supaya pergi berjumpa dengan Fir'aun. Jumpa dengan Fir'aun, berdakwah dengan Fir'aun. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan fabima rahmati minallah linta lahum. Allah gambarkan bila dengan rahmat Allah maka kamu berlemah lembutlah. Berlemah lembutlah maknanya dengan Firaun pun kita Rasul sallallahu alaihi wasallam Musa alaihissalam diperintahkan supaya berlemah lembut dan jangan berkeras hati, jangan berkasar, jangan berkeras hati. Tentulah mereka akan lari. Kalau kita berkeras hati, semua akan lari daripada kita. Ini nak sebut sini, orang yang punya hati yang halus, yang lembut, dia akan sentiasa dalam keadaan cuba untuk nak berlemah lembut, bermaaf-maafan. Bermaaf-maafan. Kita malahan memohonkan keampunan bagi orang yang buat salah pada kita. Kita minta ampun pada Allah supaya Allah ampunkan orang tu. Orang tu buat salah kat kita. Ya Allah, berilah hidayah pada dia. Itu orang yang hatinya lembut. Ini salah satu punca kepada perasaan malu tadi. Malu tu dia halus. Sebab tu disebut malu ni lebih halus daripada takut kepada Allah. Ataupun lebih halus daripada merasai cinta tadi. Cinta tu dia akan pergi kepada malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kitabnya contohnya Bayu Zaman Said Nursi dalam kitabnya Risalah Nur, dia ada menceritakan cinta itu adalah merupakan satu perkara yang tinggi di sisi Allah SWT, makamnya tinggi, tetapi kehalusan perasaan, halusnya perasaan itu mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada cinta. Cinta tu dah tinggi dah makam dia. Cinta hubbullah tadi, mencintai Allah. Tapi halus perasaan kita, perasaan yang halus tadi, dia merupakan satu yang lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi tingkatan dia. Contohnya digambarkan sini, contohnya Nabi Allah Yaqub AS menangis. Nabi Allah Yaqub menangis sehingga buta matanya kerana kehilangan Nabi Yusuf AS. Ini hasil daripada perasaan seorang Nabi dan seorang ayah. Dia menangis, dia sayang pada Yusuf AS, menangis bila Yusuf hilang. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika dia menyayangi kita kata Sayyidina Husain, cucu dia radhiyallahu anhu, kan dia cium dia peluk dia, dia cium di bibir, dia peluk dia cucu dia tadi kerana kehalusan perasaan baginda. Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahawa cucu dia itu akan dipenggal nanti, cucu itu akan dibunuh, Sayyidina Husain akan dibunuh. Rasulullah tahu salam. Dia pernah sebagaimana saya pernah cerita pada tuan-tuan dalam siri yang lepas, Rasulullah sangat sayang kepada Hasan dan Husain. Sangat sayang. Sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, sebagai seorang atuk, sangat sayang pada Hasan dan Husain. Sehingga Jibril datang memberitahu, apakah kamu sayang dengan Hasan Husain dia? Dan dia kata, saya nak beritahu kamu, aku nak beritahu pada kamu bahawa seorang akan mati diracun, yang seorang akan mati dibunuh, dipenggal kepala. Seorang kena racun, seorang kena penggal. Jadi baru Rasulullah SAW merasakan bahawa sayang itu mesti melebihi. Sayang boleh, tapi nak kena lebih sayang pada Allah. Rasulullah ditegur supaya dia tidak melupakan. Walaupun Rasulullah sayang Allah lebih daripada sayang tu, tapi nak ajar ke kita ni, kita sayang anak, sayang cucu, sayang. Sayang kepada semua sayang, tetapi nak kena sayang Allah lebih. Sebab Allah yang bunuh cucu tadi. Allah yang matikan. Diizinkan Allah mati dengan seorang diracun, seorang lagi dipenggal. Jadi akhirnya Rasulullah SAW merasakan gitu. Dan hadis ini untuk nak mendidik kita sebenarnya. Supaya kita tidak menyayangi sesuatu lebih daripada menyayangi Allah. Allah yang akan ambil nyawa. Contoh. Jadi sebab itulah, ini adalah merupakan sebagai kehalusan perasaan yang ada kepada makhluk Allah. Contohnya kucing, ayam. Bila kita nak kacau anak dia kan, dia akan, walaupun dia lemah, dia lawan. Dia cuba lawan juga. Begitu juga dalam keadaan, contohnya kehidupan suami isteri. Ini penting tuan-tuan. Kehalusan jiwa ni sangat penting. Terutama ketika kita di dalam keluarga, suami isteri. Sebenarnya kehadiran cinta semata-mata tidak memadai. Kadang-kadang kita kata, I love you. Kan? Saya sayang kat kamu, saya sayang kat kamu. Cinta tu, kan, kita tak boleh jadikan sebagai satu sekadar cakap saja.
ataupun kita kata dikaitkan dengan kecantikan daripada dia ke, kehansoman dia ke, duit dia banyak ke. Cinta menyebabkan manusia buta. Jadi cinta ni sebenarnya menyebabkan manusia itu jadi buta. Kalau dia cinta seseorang kerana cantik, tengok perempuan lain lagi cantik, maka dia akan cari perempuan lain pula. Kalau dia cinta pada suami dia sebab suami dia banyak harta, tiba-tiba suami dia bankrupt, lari dia. Habis. Cinta ni buta. Jadi kalau kata I love you tadi, tidak cukup, tidak memadai. Dalam Islam tidak cukup dengan kita kata sekadar saya sayang kepada awak, sayang kepada kamu. Tetapi yang lebih penting sekali adalah kehalusan hati kita. Kan? Apabila kehalusan hati kita itu bersama dengan kecintaan tadi, cinta tadi, maka digambarkan di sini, walaupun banyak kelemahan, banyak kekurangan, ada kelemahan pasangan kita tadi, suami kita, isteri kita, ada kelemahan-kelemahan, banyak kelemahan. Tapi oleh kerana perasaannya halus, jiwanya tu sensitif, halus, bersama dengan cinta tadi, maka pasti dia akan bertukar menjadi sesuatu kekuatan. Kalau tidak ada kehalusan jiwa, tengok kelemahan, dia melihat kebencian. Tengok kebencian. Pasangan dia ni ada masalah. Contohnya laki-laki, mungkin masalah perempuan, contohlah. Dia tengok suami dia ada masalah perempuan. Serta-merta dia kontrol lah, buat macam-macam, cek WhatsApp, cek Telegram, cek semua. Lepas tu cakap ni macam-macam kontrol. Itu adalah perasaan yang bertukar kepada benci. Tiba-tiba ada pula dalam WhatsApp ni, tiba-tiba cemburu naik, habis benci semua, contoh kan. Dia tidak ada kehalusan jiwa, jiwa tidak halus. Suami pun sama juga. Jadi apabila ada kehalusan jiwa yang telah diproses hingga halus, bersih, halus dia, lembut tadi, maka cinta itu, bila melihat kelemahan, bila melihat kekurangan yang ada pada pasangannya tadi itu, maka kelemahan dan kekurangan yang ada pada tadi itu akan menyebabkan timbul satu perasaan nak tolong dia. Dia nampak ada kelemahan, nak tolong dia, nak bantu dia, tingkatkan dia. Ingin menolong dia, rasa ingin berkongsi, rasa ingin bersama-sama nak tolong, bagi tazkirah, bagi peringatan. Rasa ingin menguatkan dia, tengok kelemahan kita nak kuatkan dia. Rasa kasihan, simpati. Tengok kelemahan pada pasangan kita, jadi kita rasa kasihan, simpati. Begitu juga seorang da'i ilallah, seorang yang mengajak kepada jalan Allah. Dengan kehalusan perasaan dia, ini baru dia menjadi murabbi, pendidik. Melihat kelemahan demi kelemahan demi kelemahan. Dia tak tinggalkan madu'u dia. Dia tak biarkan anak didik dia. Dia tak biarkan anak dia. Malahan dia membantu. Membantu supaya anak buah tadi itu membuang kelemahan-kelemahan. Ini kehalusan hati. Jadi sebab tu, al-haya, malu ni tadi tu kepada Allah, dia bermula daripada situ. Jadi apabila dia melihat kepada kehalusan hati itu, maka dia nak memperbaiki diri kita. Memperbaiki amalan dia. Memperbaiki amalan dia. Jadi sebab itulah kehalusan hati ini, kehalusan perasaan ini adalah merupakan satu yang Rasul SAW perintah kepada kita untuk kita tingkatkan. Dan Rasul SAW seorang yang terbaik dalam contohnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah SAW yang paling terbaik sekali. Contoh khudwahnya. Halusnya perasaan Rasulullah SAW. Banyak contoh. Contohnya ketika peperangan Uhud. Dalam keadaan Rasulullah SAW sendiri cedera, pipinya cedera, luka, giginya patah gigi Rasulullah SAW. Akibat tombakan yang berlaku, gigi Rasulullah patah gigi Nabi SAW. Dia punya pipi dia luka. Kan? Namun beliau tetap menghiasi dirinya dengan kehalusan perasaan. Apabila diminta supaya, ada minta supaya, ya Rasulullah doakanlah supaya orang yang menyebabkan kau ni sakit ni, supaya dilaknat oleh Allah, supaya diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah patah gigi, luka, wajah dia luka, jatuh. Maka malahan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menyumpah, tidak mendoakan keburukan. Apa yang Rasulullah doa sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku. Dia minta hidayah. Padahal gigi dah patah, sakit. Luka, sakit. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku kerana mereka tidak mengerti, mereka tak tahu, ya Allah. Ini kehalusan. Jadi orang yang halusnya perasaan dia, hati tadi tu, dia melihat kelemahan orang, dia tak nampak kejahatan pada orang tu. Dia nampak kesian. Macam mana aku nak bantu dia? Macam mana aku nak tolong dia? Ini seorang murabbi, jiwa seorang yang mendidik. Dan seorang da'i, dia bukan, sebab tu kita lihat hari ini,
Kadang-kadang da'i ni bercakap sampai mengutuk orang, menghina orang. Kan, cakap orang ni begini kan. Tapi dia mengajak Islam. Dia tidak ada kehalusan. Hati tidak ada. Hati ni tidak halus, tidak lembut. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sinilah kita lihat bagaimana satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabat dia. Satu hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, bahawa satu ketika Nabi bersama sahabat-sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman kamu kecuali kamu berkasih sayang. Tidak sempurna iman kamu kecuali kamu berkasih sayang. Maka mendengar itu, salah seorang sahabat kata, "Ya Rasulullah, kami semua berkasih sayang." Kami semua. Maka Rasul pun menjawab, sesungguhnya yang aku maksudkan bukanlah hanya berkasih sayang antara salah seorang kamu kepada sahabatnya. Maknanya Rasulullah SAW kata, bukan kita ni kena berkasih sayang dengan klik kita aja, dengan geng kita aja, dengan kroni kita aja. Dengan puak-puak kita aja. Dengan orang Islam aja, orang mukmin tak. Dia kata, tetapi berkasih sayang secara ammah dengan semua. Jadi kita kena pandang orang kafir, orang non-Muslim. Kita kena pandang siapa saja dengan perasaan kasih sayang kesian. Itu orang Islam. Walaupun orang yang kafir itu contohnya dia memerangi umat Islam, ada perasaan kasih sayang. Sebab tu kita perang, kita pertahankan diri kita. Kita pertahankan diri kita dan kemudian kita nak sampaikan juga dakwah pada dia. Kecuali lah dah sampai peringkat dia tak boleh nak terima, tak boleh buat apalah, kan? Itu dia dengan Allah. Tapi maknanya kita melihat manusia dengan pandangan kasih sayang. Ini kehalusan hati. Apalagi orang bukan Islam yang tidak menentang Islam. Non-Muslim yang tidak menentang Islam, yang bukan musuh. Lagi kita nak kena pandang dengan kasih sayang. Kesian dia besok masuk dalam neraka Allah. Kesian dia besok kena azab Allah. Kita pandang dengan kasih sayang. Maka bila kita pandang dengan kasih sayang, maka pada ketika itulah kita akan melihat, kita akan timbul satu perasaan nak membantu dia, nak menolong dia. Dan sesungguhnya manusia yang paling jauh di sisi Allah, yang maha tinggi itu adalah manusia yang berhati kejam. Al-asil qalbi. Orang yang hatinya keras, kejam. Tengok orang dengan perasaan jahat. Sebab tu tuan-tuan mata Allah, ramai orang fitnah kita, orang umpat kita, kalau boleh kita jaga hati kita. Supaya sentiasa doakan kebaikan untuk mereka yang memusuhi kita. Kita doa supaya Allah bagi hidayah. Terutama orang Islam. Hari ini orang Islam akan berpecah, tuan-tuan. Di akhir zaman akan berpecah. Jadi kehalusan kita berhadapan dengan masalah perpecahan ini, kita boleh, kita kena tengok baik. Macam mana kita nak memproses kehalusan jiwa kita ini? Dia panjang lagi sebenarnya. Macam mana cara kita nak merawat jiwa kita supaya halus, supaya santun? Baik, ada beberapa perkara yang perlu kita secara point form, secara bentuk point. Yang pertama sekali, kita kena membina satu nilai yang benar, penilaian yang benar, standard yang benar dalam hati kita, iaitu standard Al-Quran dan Sunnah. Nombor satu, nilai kita mesti patah balik pada Quran dan Sunnah. Yang kedua, ialah wasilah. Wasilah ni maknanya ialah jalan-jalan. Jalan-jalan kehidupan kita ni juga mestilah jalan-jalan yang menuju kepada kehalusan hati. Kita jangan mengikuti jalan-jalan orang yang kasar hatinya, kejam hatinya. Yang ketiga ialah bi'ah. Bi'ah yang ada di sekitar kita, lingkungan kita, suasana kita, mestilah suasana yang membina hati yang kita kata tadi yang halus, halus. Baik, ini antara perkara lah. Jadi untuk itu ada beberapa perkara yang kita kena lakukan, yang kita boleh latih lah di kita. Yang pertama sekali, hendaklah kita meningkatkan tilawah dan tadabbur Quran. Maksudnya tilawah dan tadabbur Quran ini bukan hanya untuk membaca, tetapi tilawah dan tadabbur Quran inilah untuk kita memahami apa nilai yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kita laksanakan dalam kehidupan kita. Kita memahami apa dia perintah Allah. Kita baca Quran, jangan baca je. Dapat pahala tak? Dapat. Tadabbur Quran, jangan tadabbur, tapi apa nilai yang kita nak masukkan? Kita kata dia punya kunci-kunci dalam bacaan kita tu. Taqwa contohnya. Allah suruh kita berlemah lembut contohnya, kan. Baik. Yang kedua, banyakkan berzikir, menyebut nama Allah, mengingati nama Allah dalam setiap langkah gerak. Yang kedua, zikrullah. Zikrullah ni kita kena
kita kena tingkatkan. Kita kena tingkatkan diri kita dengan zikrullah. Kenapa? Kerana zikrullah ni dia akan menghidupkan hati kita. Zikrullah akan membersihkan hati kita, membuang karat-karat jahiliyah daripada hidup kita. Jadi kita kena banyakkan zikir. Zikir kena banyak. Saya sebut 3,000 kali satu hari minima. 1,000 kali la ilaha illallah, 1,000 kali selawat, 1,000 kali istighfar. Sebutlah. Nak tambah-tambah subhanallah sebagainya, ikutlah, tambahlah. Ataupun nak buat 100-100, ikutlah. Tapi banyakkan. Jangan biarkan masa kita lapang tanpa zikrullah. Dan kemudian selepas itu, kita kena memperbanyakkan berinteraksi dengan hadis-hadis dan sirah-sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meneliti bagaimana kehalusan jiwa mereka. Kita nak menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sebagai contoh bagaimana kehalusan jiwa mereka, perasaan mereka. Hari ini kita tak ada contoh, kita tengok TV je. Kita tengok TV memberi kesan pada hati kita. Hati kita jadi keras. Hati kita jadi kasar. Hati kita terputus dengan Allah. Maka kita nak kena tengok sirah-sirah Nabi. Tengok balik macam mana kisah Nabi, kisah sahabat-sahabat. Sehingga kehalusan perasaan Nabi dan perasaan sahabat-sahabat itu menjadi satu contoh kepada kita. Nak kena tengok. Kemudian lepas itu kita kena bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Kena memperbanyakkan diri kita bersama orang yang soleh, orang yang baik-baik. Yang mana hati-hati mereka lembut, hati-hati mereka halus. Jadi bila kita bersama dengan orang-orang yang soleh ini ataupun yang solehah tadi, maka kita akan insya-Allah dapat cahaya. Malahan dalam Ihya Ulumuddin contohnya Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia menggambarkan bukan saja bersama, kita kena menyayangi orang soleh. Kita kena menyayangi orang soleh. Kenapa kita menyayangi orang soleh? Kerana bila kita sayang pada dia, kerana Allah, sebab Allah sayang kat dia. Orang yang soleh tu Allah sayang. Orang yang soleh ni Allah sayang ni. Sebab tu Allah bagi dia kesolehan, takwa contoh. Maka kita nak sayang dia. Bila kita sayang kat dia, maka kita menyayangi apa yang Allah sayang. Jadi dia akan ada barakah. Dia akan ada barakah. Jadi sebab tu kita kena lihat akan cari orang yang baik-baik ni. Sekitar kita di masjid ke, di surau. Sekarang masjid pun susah nak pergi. Tapi bila boleh pergi, kita pergilah. Orang yang soleh-soleh. InsyaAllah, kawan-kawan kita yang soleh ramai. Di seluruh Malaysia ni ramai. Orang soleh ni ramai. Walaupun kita kata tidaklah seramai orang yang toleh, orang jahat. Tapi ramai orang soleh. Kalau tuan-tuan pun tak ada, insyaAllah. Bertanya saya boleh kenalkan. Kat mana duduk, saya carikan orang yang soleh-soleh ni yang boleh bersama-sama, insyaAllah. Kemudian sentiasa sedar dengan hakikat kehidupan bahawa tujuan utama kita ialah redha Allah, bukan dunia. Ini adalah merupa kita kata kita menjalani kehidupan kita untuk akhirat. Bila kita menjalani kehidupan kita untuk akhirat, insya-Allah dia akan membuatkan hati kita halus. Mudah menangis tuan-tuan. Bukan mudah menangis tengok cerita Hindustan, mudah menangis memikirkan dosa kita, kelemahan kita. Dia akan jadi macam itu. Tapi kita kena hidup untuk akhirat. Jadi apabila kita mempunyai kita kata sifat kehalusan tadi, maka Allah akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita khusyuk. Khusyuk ke dalam solat kita. Kita akan lebih khusyuk dalam solat kita. Jadi ini antara perkara-perkara yang penting untuk kita sama-sama merasai. Jadi orang yang diberikan kekuatan al-haya ini lahir daripada hati yang halus. Hati yang lembut. Kalau hati keras, dia tak boleh ada perasaan malu. Dia tak akan malu ke Allah. Dia boleh buat maksiat. Dia boleh buat dosa. Senang-senang aja. Jadi, dalam konteks solat pula. Dalam konteks solat, kita malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perasaan yang paling tinggi sekali. Dalam solat, kita nak rasa malu sangat pada Allah. Kenapa? Kita malu pada Allah kalau Allah melihat kita ni sedang buat maksiat walaupun semayang. Walaupun solat, tapi kita tengah buat maksiat, hati kita leka, hati kita ke sana ke sini, hati kita, fikiran kita pun dalam keadaan berceramuk dengan benda-benda lain. Kita tak fokus. Kita tidak istighfar betul. Sebelum solat, kita buat macam-macam. Sebelum solat tu, buat macam-macam. Sebelum solat, kita buat dosa. Tengok benda yang maksiat, dengar benda maksiat, cakap benda yang maksiat sebelum solat. Jadi tiba-tiba nak solat menghadap Allah. Allah Maha mengetahui apa yang kita buat yang tak baik. Sebelum solat tadi, malu kita. Malu kita. Jadi dalam solat juga ada perasaan malu. Yang pertama sekali kita malu sebab kita merasa kurang dalam ibadah dengan kelemahan kita. Dosa kita buat. Sebelum solat tu kita berdosa. Jadi sebab tu bila habis solat kita berazam tak nak buat dosa dah.
Itu kata inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Barulah solat tu menjadi pencegah kepada fahsyak dan munkar. Kan? Pada benda perbuatan yang kotor, yang keji, perbuatan-perbuatan yang maksiat. Di sinilah digambarkan oleh Allah SWT. Dan sebab itulah yang pertama sekali dalam kita nak rasa malu, kita ni penuh dengan kekurangan. Kita mengetahui kelemahan kita. Dan pada masa yang sama, kita tahu hak Allah. Kita nak menyembah Allah ni, nak menyembah Tuhan yang menjadikan kita ni, bukan sikit-sikit, kecil-kecil. Hak Allah ni besar. Kita nak mengagungkan dia, nak ada perasaan takut pada dia. Kan? Nak ada perasaan berharap pada dia. Tiba-tiba kita tak mengagungkan dia. Tiba-tiba kita tak takut pada, tak merasai kehebatan dia. Kita solat dalam keadaan hati kita tidak berharap pada dia, tidak berharap pada dia. Tidak rasa perlu pada dia. Kan itu kelemahan. Maka itu hak Allah. Sebab bila kita sembahyang, tuan-tuan dan puan, kita mengagungkan Allah. Sebab tu kita kena ada perasaan mengagungkan Allah. Merasakan kita ni kerdil, kecil. Tapi tiba-tiba tengah sembahyang, kita tidak mengagungkan Allah. Kita mengagungkan diri kita sendiri. Kita masih rasa tinggi diri. Kita ujub dengan diri kita. Jadi kita tak melaksanakan hak Allah. Hak Allah ni, kita kena mengagungkan dia. Hak Allah kita kena merasai sayang pada dia. Tiba-tiba kita sayang benda lain. Itu hak Allah. Hak Allah kita kena berharap dengan dia. Tiba-tiba harapan kita pada dunia. Harapan kita pada bos kita. Harapan kita pada manusia. Kita minta manusia ni. Minta tolong kat manusia. Tak minta kat Allah. Jadi kita merasakan kita tak kuat. Cacat kita. Lemah kita. Aib kita. Dengan besarnya, tingginya hak Allah kepada kita. Allah bagi kita apa? Allah bagi pada kita apa? Allah bagi pada kita semua benda. Semua yang ada pada kita ni Allah bagi. Allah bimbing kita. Allah bagi iman pada kita. Allah bagi Islam. Allah bagi semua sekali. Tiba-tiba tengah solat, kita sikit pun tak mengagungkan Allah. Kita agung lebih kurang aja. Ataupun hati kita tidak berharap pada Allah. Tidak merasa memerlukan Allah. Hati kita tidak sayang pada Allah. Jadi ini adalah perkara yang amat mengaibkan. Mengaibkan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu bila kita solat, kita nak merasa bahawa hak Allah ni maha hebat, maha besar, maha agung. Tapi kita ni tak mampu. Dengan kelemahan kita, dengan kecacatan kita, dengan kekotoran nafsu kita, dengan kecenderungan dunia kita, kita telah mengabaikan hak-hak Allah. Maka rasa malu pada Allah. Rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apabila kita malu, kita pun mohon ampun pada Allah. Ini tak termasuk lagi lintasan-lintasan. Lintasan-lintasan dalam hati kita yang kita nak teringat yang ini, nak teringat yang itu. Gangguan-gangguan yang tersembunyi, gangguan-gangguan rahsia yang ada dalam hati kita, yang kita simpan. Benda yang kita reserve. Yang kita tak mau proses. Yang kita sayang. Yang kita tak mau didik, tak mau buang. Itu tak termasuk yang benda yang ada kat dalam kita ni. Yang memang kita rasa benda tu sebenarnya Allah tak suka. Tapi kita simpan dalam hati kita, dalam hidup kita. Itu tak termasuk yang itu. Benda yang kita engkar pada Allah. Tadi tu nak sayang Allah. Nak berharap dengan Allah. Itu satu peringkat. Kemudian benda yang ada pada kita yang kita nak buang. Tapi kita tak nak buang. Kita simpan lagi. Simpan. Maka ini adalah perkara yang mengaibkan di depan Allah. Allah melihat. Allah mengetahui. Apa yang kita bisik-bisikkan. Allah mendengar. Jadi inilah merupakan satu perkara yang membawa kepada malu. Kita merasa malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena faham akan hakikat ini. Dan apabila kita mempertingkatkan perasaan malu ini, berbangkitlah perasaan malu ini, maka insya-Allah masa kita doa pun kita malu kat depan Allah. Masa kita sebut alhamdulillah pun kita malu kepada Allah Taala. Kita sebut dengan lidah, dengan hati, tapi tidak sepenuhnya. Maka insya-Allah bila kita mendidik diri kita untuk berkeadaan begini dengan kita melatih kehalusan jiwa kita macam yang saya sebut tadi, insya-Allah perlahan-perlahan kita akan melengkapi, menyempurnakan khusyuk kita dalam solat. Khusyuk kita dalam solat. Jadi perkara ini, malu ni tidak akan menyebabkan kita bersifat ujub. Malu pada Allah tidak akan menyebabkan kita merasakan berpuas hati dengan solat kita. Kita mesti nak meningkatkan lagi, nak memperbaiki lagi. Kenapa? Kerana kita rasa kita masih terberkurang, lemah. Maka kita sentiasa nak baiki. Lepas satu solat subuh, dengan solat zuhur ni, start lagi nak solat zuhur, mesti solat zuhur lebih baik daripada solat subuh.
Setiap kali solat ada peningkatan. Peningkatan. Makin lama makin meningkat. Sebab apa? Malu kepada Allah. Tapi bila kita tak rasa malu kepada Allah, sudah tentulah kita akan, alah tak apa. Kita puas hati dah boleh solat. Padahal solat kita tu dah macam mana lah agaknya. Allah terima tak terima. Jadi ini antara perkara yang sama-sama kita nak kena hayati, insya-Allah. Apabila kita telah mula menghayati sifat ini, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk sama-sama mendekati dia dalam solat dengan sepenuh hati kita. Sepenuh jiwa. InsyaAllah mudah-mudahan pada masa itu kita akan ada kekuatan. Ada kekuatan. Kita akan ada, kita kata barakah. Allah akan berikan barakah pada kita. Maka jadilah sembahyang itu sesuatu yang amat, kita kata, membahagiakan kita. Solat ni membahagiakan kita. Dia bukan beban. Tak jadi beban dah. Jadi yang membahagiakan kita. Menjadi sesuatu yang kita rindukan. Satu hari tu, nak masuk Zuhur ni, hati kita rasa rindu nak sembahyang Zuhur. Dah solat Zuhur, habis solat, kita rasa rindu pula nak solat Asar, nak tunggu Asar. Rindu. Itu perasaan orang beriman, tuan-tuan. Kita tak rasa. Dah Allah ambil nikmat, rasa rindu dengan solat. Allah ambil nikmat. Macam kita nak jumpa kekasih kita. Kita nak jumpa orang yang kita rindu. Manusia yang kita rindu. Ternanti-nanti. Dan ternanti-nanti waktu saat pertemuan itu. Kalau nak balik kampung, rindu kat mak ayah. Ternanti-nanti saat cuti, hari raya tu. Ternanti-nanti. Kan? Itu yang Sudirman sampai boleh berlapaskan dalam bentuk lagu. Balik kampung. Kan? Balik kampung. Ternanti-nanti, seronok nak balik kampung. Seronok nak jumpa mak ayah. Seronok nak jumpa sanak saudara. Kenapa? Rindu. Kita hari ni tak rindu nak solat. Bukan rindu solat, terlepas pula waktu. Dah masuk maghrib, Asar tak solat lagi. Kenapa? Sebab kita tidak ada perasaan malu pada Allah. Tidak ada perasaan halus. Hati kita tidak cukup halus bersama dengan Allah. Sebab itulah kita kena lakukan apa yang telah saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita kekuatan, insya-Allah. Mudah-mudahan solat kita menjadi benteng pertahanan di akhir zaman. Mudah-mudahan solat kita menjadi sumber bahagia, kebahagiaan di akhir zaman. Allah akan uji, tuan-tuan, macam-macam Allah uji. Allah akan uji dengan kesusahan, kepayahan. Pada masa tu, tuan-tuan, saya ada tengok satu macam cerita jugalah. Dokumentari lah, tuan-tuan. Berkenaan, ini orang Kristian punya. Dia cerita pasal Bible punya ni, saya tengok. Rupa-rupanya dalam Bible ada juga perkara-perkara bersangkut paut dengan Antichrist ni. Antichrist Dajjal lah, datang. Bila Dajjal datang, orang-orang semua akan hidup susah. Ini dalam Bible lah. Saya tengok dia punya dokumentari dia. Dan sekarang ni, tuan-tuan, buat pengetahuan tuan-tuan puan-puan sekalian. Sekarang ni, di kalangan padri-padri ni, Archbishop, Cardinal, Priest, padri-padri dia ni, mereka pecah dua. Yang pertama, mereka yang nak berpegang dengan hukum hakam Bible dia. Contoh bab vaksin. Contoh bab vaksin. Ini pasal benda yang utama sekarang dalam berlaku. Saya tengok dia punya perbincangan dia. Dia kata vaksin ni, di dalam vaksin tu ada janin. Salah satunya yang ada janin. Salah satu dia ada janin. Yang menggunakan janin. Jadi bila janin, maknanya abortion maknanya di guguran dalam Bible, gugur ni haram. Macam Islam juga sama. Kita tak boleh menggugurkan anak, tak boleh. Kalau tergugur tu lain lah, kan. Tapi kalau kita sengaja buang anak, tak boleh. Jadi dalam Bible pun sama. Jadi mereka kata, kalaulah vaksin ini saya sebut kod perkataan padri-padri sendiri. Kalau vaksin ni, dia kata, dibuat daripada menggunakan janin bayi yang digugurkan, abortion, maka dia kata kalau kita wajibkan pula, kalaupun kita galakkan orang guna vaksin yang menggunakan itu, maka kita menggalakkan orang menggugurkan janin. Besok orang ada anak, dia berzina, ada anak, dia gugurkan. Dapat duit pula, boleh jual janin dia pada syarikat-syarikat yang nak buat vaksin, dia kata. Maka ini haram, dia kata. Ini perbuatan syaitan, dia sebut. Ini saya quote perkataan mereka. Ada dia quote dari Bible dia lah. Saya tengok, saya perhati. Jadi, dia kata berpecah pandangan. Ada yang sebagian, dia kata padri-padri yang menghalalkan abortion ni, secara tidak langsung menghalalkan abortion,
menggugurkan anak, mereka ni sebenarnya dia kata syaitan. Dia sebut. Dia sebut dalam tu. Jadi di kalangan orang Kristian pun pecah dua juga ulama-ulama dia lah. Scholar dia. Nak sebut kat sini, Islam pun sama juga. Ya, sebab tu tuan-tuan kita akan hidup dalam susah. Kesusahan akan bertambah kesusahan. Jadi di mana hiburan tempat kita nak berhiburkan diri kita ni? Bila nak berhadapan dengan cabaran, kesusahan, tuan-tuan, ialah solat. Solat. Kalau solat tak boleh memberikan kebahagiaan pada kita, kita tak rasa kuat lepas solat, tak rasa indah solat ni, tenang, maka kita telah kehilangan satu benteng yang besar di akhir zaman. Sebab tu kita kena faham macam mana cara membina solat yang khusyuk, solat yang hidup. Supaya bila kita berhadapi masalah besok, kita akan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lebih besar daripada segala masalah-masalah yang ada. Kita pun solat. Habis solat, lapar. Tiba-tiba boleh tahan lapar. Lapar, tiba-tiba boleh kenyang dengan solat. Kenyang dengan zikrullah. Ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi solat yang macam mana? Solat yang hidup. Solat yang hidup. Solat yang memberi kekuatan. Jadi inilah yang kita bincangkan. Setakat ini, daripada menghadirkan hati, kemudian kita mesti memahami, tafahum, kemudian kita mengagungkan Allah, kemudian kita merasa kehebatan Allah, haibah, khauf, kita merasakan takut dengan murka Allah, ketakutannya macam mana, kita dah bincang dah. Kemudian kita merasakan ar-raja, raja, kita mengharap pada Allah, macam mana raja tu, kita dah bincang siri yang lepas. Kemudian hari ini kita bincang tentang al-haya pula, malu. Yang keenam ni malu. Yang ketujuh kita akan bincang salat daim, salat yang berterusan. Dan sebut kat sini insya-Allah, mudah-mudahan bila kita bincang-bincang ini, kita akan dapat sedikit sebanyak pengajaran. Kita terus mendalamkan lagi kita punya amalan dan pengetahuan. Mudah-mudahan Allah bagikan khusyuk pada kita, dan khusyuk itulah kekuatan yang paling besar, benteng kita. Benteng paling besar. Sebab tu anak-anak kita ni, kan, kalau kita nak boleh dia tahan cabaran akhir zaman, perbaikilah solat dia. Keluarga kita, perbaiki solat dia. Sebelum kita buat rumah yang kita kata boleh menjadi benteng daripada dukhan dan sebagainya, sebelum kita pergi ke tempat yang selamat mana-mana, kita hidupkan solat. Supaya anak-anak kita, diri kita, anak-anak kita, keluarga kita dalam keadaan solat yang terbentuk kekuatan di dalamnya, itu ada khusyuk. Jadi bila kita boleh buat yang ini, insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah Allah tidak akan membiarkan kita. Allah akan memberikan kepada kita kekuatan yang kita perlukan. Kalau kita lapar, Allah bagi kekuatan berhadapan dengan lapar. Silap-silap, habis solat ada makanan kat belakang. Tak mustahil tuan-tuan. Silap-silap habis solat ada air kat belakang. Allah bagi air direct. Silap-silap kita tak tahu kuasa Allah. Ataupun mungkin Allah tak bagi makan, tapi perut kita rasa kenyang dah. Dengan pertolongan Allah. Ini benteng. Kemudian ketakutan yang datang. Ketakutan sekarang ni takut kan, menakutkan. Sesuatu yang menakutkan. Benda akhir zaman menakutkan. Tapi bila solat itu kita merasa bersama Allah, kekuatan bersama Allah tadi, benda yang menakutkan tu jadi satu yang biasa. Tak apa. Kita boleh sabar, kita boleh menghadapinya. Jadi sebab itulah kita bincang-bincang ini benda yang perlu kita teliti-teliti, insya-Allah. Bukan untuk diri kita semata-mata, kalau boleh untuk anak-anak kita, keluarga kita, dan kemudian untuk jiran-jiran kita, kawan-kawan sahabat kita. Kita ajak supaya menghidupkan solat yang ada kekuatan. Kerana inilah benteng terakhir di akhir zaman. Benteng terakhir. Rasulullah SAW tak sebut benteng terakhir rumah. Rasulullah tak sebut benteng terakhir kampung Islam. Walaupun kampung Islam itu salah satu daripada solution. Duduk kat tempat yang aman damai salah satu. Tapi Rasulullah sebut benteng terakhir solat. Solat. Sebab itu solat ni nak kena kita hidupkan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kelemahan kita, Allah mengampunkan segala kita kata kehinaan yang ada pada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita, rahmati kita, dan tuan-tuan insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan bagi kita istiqamah atas jalan ini sehinggalah kita dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa Allah tak lama dah. Tak lama dah kita akan jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita nak jumpa Allah tu, tuan-tuan, kita menghadaplah Allah dengan penuh kelemahan. Malu kita depan Allah, tapi kita rindu ke Allah. Kenapa kita rindu ke Allah? Kita sayang ke Allah. Kenapa sayang ke Allah? Allah dah bagi kita iman,
Allah dah bagi kita Islam, dah bagi semua yang ada ni. Bila Allah dah bagi semua ni, maknanya Allah sayang kat kita. Kita boleh dengar ceramah pagi ni pun dah sayang kah? Allah sayang kat kita. Orang lain buat benda lain, main game. Orang lain tidur. Orang lain buat macam-macam. Tapi Allah pilih kita termasuk orang yang ada, kan? Ada hidayah, ada iman, ada taufik. Mudah-mudahan kita rasai kasih sayang Allah. Dan kita rasa tenang, gembira. Walaupun kita lemah, banyak dosa. Tak apa, banyak dosa kita minta ampun ke Allah. Kita minta Allah kekuatan supaya kita boleh islah diri kita. Tapi yang penting bukan hanya sekadar kita boleh kita kata rasa begitu, tapi kita cuba buat, tingkatkan, kita tarbiyah diri kita, tingkatkan, islah, baiki diri kita, insya-Allah. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk kita istiqamah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فاسق اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك لسانا رتيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلينا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.